Selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tentang kesan kemasukan pelaburan asing FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Nama saya Syamli Anil, nombor metrik saya ialah 2112200659. Pertama sekali, kita tahu bahawa Malaysia diberkaiti dengan sumber asli yang banyak seperti gas, arang batu, petroleum dan iklim tropika lembap mewujudkan keadaan yang baik untuk pertumbuhan-tumbuhan seperti minyak sawit dan getah. Bahan mentah inilah yang menyumbang kepada ekonomi dan membuatkan pelabur asing berminat untuk melabur di Malaysia. Ciri-ciri unik dan sumber asli membuatkan pelabur dari negara lain cuba mengembangkan aktiviti ekonomi mereka. Kemunculan sektor industri moden di Malaysia berkaiti rapat dengan kemasukan pelaburan langsung asing. Penelitian terhadap pertumbuhan sektor perindustrian pembuatan di Malaysia telah memperlihatkan peranan penting yang dimainkan oleh pelaburan langsung asing ini. Ini bermakna pelabur asing membeli dan menjual aset kewangan secara langsung daripada pasaran itu sendiri. Pelaburan ini mempunyai kawalan penuh ke atas apa yang hendak dilaburkan dan juga masa untuk membeli dan menjualnya. Tambahan pula, pelaburan ini mempunyai jangka masa dan pelabur boleh memutuskan apa yang mereka ingin berlabur. Selain itu, FDI adalah cara yang penting dan berkesan untuk menggerakkan ekonomi kerana ia merupakan pemangkin utama kepada pembangunan. Ini bermakna langsung asing boleh menjejaskan ekonomi Malaysia. FDI mempunyai cabaran kesan dan faedah apabila ingin memilih pelaburan ini. Pelabur mesti melihat lebih terperinci untuk pelaburan ini untuk mengetahui faedah dan pulangan untuk pelaburan mereka pada masa hadapan. Sesetengah pelaburan tertakluk kepada peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan aset. Melalui tugasan ini, kita akan melihat kesan dan aspek lain yang berkaitan dengan pelaburan ini. Untuk tugasan ini, semua ahli kumpulan telah mencari pelaburan langsung asing dan kesan pelaburan ini dari banyak aspek. Semoga maklumat penemuan pelaburan langsung ini berguna untuk semua pihak terutamanya bagi pelabur dan pelajar berhartanah. Terima kasih kepada Syamli. Saya Yoshini bernombor metrik 2112207005 akan membentangkan metodologi. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik reka bentuk mengumpul dan menganalisis data supaya pengkaji dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan menerangkan sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas dan lebih terperinci tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Kaedah kajian ini juga digunakan bertujuan untuk mendapatkan maklumat, informasi, data yang jelas dan tepat serta maklumat yang terkini berkaitan tajuk kajian. Kaedah kajian ini terbahagi kepada 3 kaedah, iaitu kaedah memperoleh data, kaedah menganalisis data dan kaedah mempersembahkan data. Kaedah memperolehi data. Kaedah memperolehi data yang digunakan adalah melibatkan kaedah memperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan data dan maklumat yang diperoleh melalui kaedah rujukan ke perpustakaan dan kaedah rujukan laman sesawang. Kaedah rujukan melalui laman sesawang. Melalui kaedah ini, beberapa laman sesawang dilayari untuk mendapatkan maklumat dan data yang berkaitan dengan pelaburan langsung asing (FDI) di Malaysia. Dengan adanya maklumat tersebut, kerja khusus ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kaedah rujukan laman sesawang yang menggunakan aplikasi Google untuk mendapatkan data-data tentang pelaburan langsung asing (FDI) di Malaysia melalui laman sesawang. Kaedah menganalisis data. Bagi melengkapkan hasil dapatan kajian, semua data dan maklumat telah dianalisis menggunakan kaedah analisis arah aliran kadar prestasi pelaburan langsung asing di Malaysia dari tahun 2008 hingga tahun 2017. Kaedah arah aliran kadar prestasi pelaburan langsung asing. Kaedah ini digunakan untuk mengenal pasti arah aliran kadar prestasi pelaburan langsung asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia dari tahun 2008 hingga 2017. Kaedah mempersembahkan data. Setelah selesai mengumpul dan menganalisis data, kaedah grafik turut digunakan untuk mempersembahkan data-data dan hasil kajian dengan jelas dan menarik. Antara kaedah yang digunakan ialah penjadualan data dan graf garis. Kaedah graf garis.
Hasil daripada penjadualan data, kaedah ini telah digunakan untuk membina graf garis supaya mudah untuk mengenal pasti arah aliran kadar prestasi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia dari tahun 2008 hingga tahun 2017. Graf ini dihasilkan daripada data yang telah dikumpul dan dijadualkan. Kesimpulannya, dengan adanya metodologi kajian yang dijalankan oleh kumpulan pengkaji menjadi lebih teratur dan pengkaji berjaya mendapatkan hasil kajian yang lebih baik dan tepat. Saya Nafazana binti Muhammad Zamri. Nombor matrik saya ialah 211220-631. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu analisis pertama, iaitu mengkaji kesan kadar prestasi pelaburan langsung asing FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia dari tahun 2008 hingga tahun 2017. Berdasarkan jadual satu arah aliran kadar prestasi FDI di Malaysia dari tahun 2008 hingga tahun 2017. Secara keseluruhannya tidak konsisten, iaitu berlaku penurunan dan peningkatan bagi setiap tahun disebabkan oleh beberapa kesan tertentu. Hasil kajian yang diperolehi menjelaskan bahawa kadar prestasi FDI di Malaysia pada tahun 2008 adalah RM25 bilion dan menurun secara drastik kepada RM5.1 bilion pada tahun 2009. Penurunan berlaku sebanyak RM19.9 bilion. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia terjejas kesan daripada kekurangan tenaga kerja. Seterusnya, kadar prestasi FDI di Malaysia dari tahun 2010 hingga tahun 2012 ialah meningkat dan menurun. Pada tahun 2010, kadar prestasi FDI yang disyaratkan adalah RM30 bilion, meningkat kepada RM38 bilion pada tahun 2011 dan menurun kepada tahun 2012 iaitu sebanyak RM29 bilion. Penurunan kadar pelaburan langsung asing ini berlaku disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat di Malaysia akibat kesan daripada peluang pekerjaan yang semakin meluas. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Fazliana. Saya Nafati Idayu, nombor matrik 21120614. Saya akan meneruskan pembentangan dengan analisis kedua, iaitu perbandingan jumlah sektor pelaburan langsung asing FDI di Malaysia. Yang pertama, sektor perkhidmatan menunjukkan peningkatan yang drastik daripada tahun 2015, iaitu mencatatkan RM14 bilion kepada RM23 bilion pada tahun 2016. Hal ini kerana menurut Jabatan Perangkaan Negara, Asia mendapat hasil pelaburan yang tinggi pada tahun tersebut disebabkan oleh pelaburan dari negara Eropah dan negara Amerika menunjukkan nilai yang tinggi. Namun, pada tahun 2017, berlaku penurunan dalam sektor perkhidmatan iaitu RM21 bilion. Penurunan ketara ini berlaku disebabkan oleh pertumbuhan yang lebih perlahan. Selain itu, sumbangan dalam pelaburan perkhidmatan oleh syarikat sekutu asing secara relatif juga lemah. Seterusnya, pada tahun 2013, sektor pembuatan mencatatkan penurunan drastik daripada 14 bilion menurun kepada RM5 bilion pada tahun 2014. Sektor pembuatan meningkat pada tahun 2010 kerana terdapat projek-projek baru. Apabila banyak projek baru, maka peluang-peluang pekerjaan juga terhasil. Oleh sebab itu, FDI pada tahun tersebut meningkat. Akhir sekali adalah sektor pelombongan dan pengkuarian. Sektor pelombongan dan pengkuarian juga menunjukkan peningkatan berterusan daripada tahun 2010 sehingga tahun 2014 yang melibatkan RM2 bilion meningkat kepada RM13 bilion. Peningkatan ini berlaku sebanyak RM11 bilion. Namun, pada tahun 2015, sektor pelombongan dan pengkuarian berlaku penurunan iaitu RM7 bilion tetapi meningkat semula pada tahun 2016 dan tahun 2017 iaitu RM9 bilion dan RM11 bilion. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Fatin Idayu. Seterusnya, saya Nur Inas binti Fadil, nombor matrik 211220617 akan merumuskan tentang kesan pelaburan langsung asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Kesimpulannya, pelaburan langsung asing ataupun dikenali sebagai FDI adalah konsep yang menarik di mana syarikat akan maju dan memasuki pasaran baharu hasil daripada globalisasi. Namun begitu, terdapat pelbagai faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan syarikat untuk memasuki pasaran baharu seperti ketersediaan sumber, kestabilan politik negara yang dikenal pasti dan keterbukaan negara kepada perdagangan serantau dan antarabangsa. Daripada pelaburan langsung asing dalam jangka masa pendek tidak semestinya membawa kesan positif kepada negara membangun.
Sebaliknya, sebahagian daripadanya disebabkan oleh persaingan ke atas tenaga mahir yang terhad. Namun, dari masa ke masa, FDI boleh membawa kepada penstrukturan semula yang bermanfaat bagi keseluruhan industri, termasuk peluang untuk lebih baik untuk dipersembahkan kepada pelabur dan pemodal tempatan. Di kebanyakan negara membangun, pelabur asing menaburkan potensi sumber pengetahuan dan teknologi yang paling berharga untuk membina keupayaan tempatan. Tetapi, kesediaan dan kapasiti firma milik asing untuk menyokong limpahan sangat berbeza-beza berantas sektor dan firma dan dibentuk oleh dinamik rantaian nilai global di mana mereka beroperasi. Skala hubungan antara FDI dan ekonomi tempatan, terutamanya melalui rantaian bekalan jelas, merupakan titik permulaan daripada asas datangnya insentif untuk bantuan dari segi pengetahuan dan teknologi yang boleh dipindah. FDI dalam sektor runcit turut membantu membangunkan infrastruktur dan ia juga memberi manfaat kepada pengguna. FDI juga akan membawa kepada lebih banyak jenis produk untuk dijual dan pilihan pengguna untuk ditingkatkan. Seterusnya ialah cadangan. Terdapat beberapa cadangan yang kumpulan kami kemukakan untuk meningkatkan aktiviti pelaburan langsung asing, iaitu kerajaan haruslah mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaburan. Selain itu, kerajaan hendaklah melengkapkan kemudahan awam seperti kemudahan infrastruktur ataupun pengangkutan bagi memudahkan kilang-kilang di Malaysia beroperasi. Hal ini dikatakan demikian kerana kemudahan infrastruktur yang baik merupakan daya tarikan utama untuk menarik pelabur asing ke Malaysia. Jelaslah bahawa pihak pelabur luar akan lebih berminat untuk bekerjasama dengan Malaysia sekiranya Malaysia mempunyai skop daya kerja ataupun tarikan yang bagus. Sekian, terima kasih.